Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah atau riwayat hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menerusi kitab yang disusun oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, Rijal Haular Rasul, sahabat yang ke-37 mengikut urutan kitab tersebut adalah sahabat yang mungkin sebahagian daripada kita malah belum pernah mendengar namanya. Namun, sahabat ini merupakan antara tokoh yang merupakan pembuka ataupun pendiri kota Basrah. Tentera Islam pimpinannya telah berjaya memasuki kota Basrah dan beliau kemudiannya dilantik untuk menjadi governor bagi kota tersebut. Sahabat yang boleh dikatakan antara mereka yang terawal masuk Islam. Sebahagian riwayat menyebutkan beliau ini, sahabat hebat ini adalah orang yang ketujuh yang memeluk Islam, yang menjabatkan tangannya dengan tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan dua kalimah syahadah. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, sahabat yang mungkin segelintir daripada kita malah belum pernah mendengar namanya, apatah lagi menghayati sejarah hidupnya. Sahabat yang ke-37 yang ingin sama-sama kita hayati sekelumit tentang riwayat hidupnya, bahkan contoh tauladan yang dapat kita ambil buat pedoman hidup kita, adalah sahabat yang bernama Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Utbah bin Ghazwan ini, nama lengkapnya adalah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wuhaib bin Nusayb bin Zaid bin Malik bin Al-Haris Al-Mazini. Beliau adalah sahabat keturunan Quraisy dari kelompok keturunan Bani Abdi Syams. Mungkin kita terbiasa dengan nama sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an. Khabbab bin Al-Arat adalah antara insan-insan ataupun para sahabat yang Nabi SAW pernah meminta daripada beliau untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dalam period Makkah, awal-awal dakwah Nabi SAW. Khabbab bin Al-Arat adalah merupakan seorang hamba ataupun orang suruhan. Tuannya inilah dia, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Malah sebahagian riwayat menyebutkan Khabbab bin Al-Arat memeluk Islam hasil ajakan tuannya, Utbah bin Ghazwan.
Utbah masuk Islam dulu, kemudian mengajak sama Khabbab bin Al-Arat, hamba sahayanya, pembantunya, untuk memeluk agama Allah yang murni ini. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sebahagian riwayat menyebutkan ataupun mencatatkan bahawa Utbah bin Ghazwan adalah sahabat yang ketujuh pemeluk Islam. Iaitu dalam suasana Islam ini disekat oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Utbah bin Ghazwan, walaupun merupakan antara insan yang terpandang, insan yang dihormati, orang yang ada kedudukan pada keturunan Bani Abdi Syams, namun apabila beliau memeluk Islam, pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain telah menekannya ataupun menyeksanya. Sebab itulah, walaupun beliau mempunyai kedudukan yang agak terpandang dalam masyarakat Makkah, namun apabila beliau ditekan, apabila beliau dipinggirkan oleh pemimpin-pemimpin Makkah yang lain, beliau akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai para sahabat berhijrah ke Al-Habasyah. Kita sedia maklum jamaah dirahmati Allah, para sahabat yang berhijrah ke Habasyah itu pada peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Alasan yang Nabi berikan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah sebab di Al-Habasyah ada seorang raja yang adil, yang tidak akan menzalimi umat Islam. Maka Nabi memilih para sahabat yang benar-benar tertekan, yang benar-benar mendapat siksaan daripada pemimpin-pemimpin Quraisy khususnya, untuk berhijrah ke Al-Habasyah. Dan Utbah bin Ghazwan salah seorang di antara mereka. Itulah yang menyebabkan riwayat beliau mungkin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu banyak seperti mana para sahabat yang lain, iaitu para sahabat yang sama-sama berhijrah ke Al-Madinah, yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam period Makkah dan seterusnya. Tapi sahabat seperti Utbah bin Ghazwan ini, oleh kerana terasing dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terpisah kerana beliau berada di Habasyah sedangkan Nabi berada di Makkah kemudian berhijrah ke Madinah, maka itu yang menyebabkan sebahagian daripada sejarah hidupnya kurang diperkatakan. Namun apabila beliau dapat berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari Habasyah, maka beliau tidak melepaskan dirinya ataupun sentiasa beliau ini mengambil kesempatan untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah beliau ini yang merupakan seorang yang ahli dalam menggunakan tombak atau lembing, spear, iaitu di mana beliau menggunakan keahlian beliau, kepakaran beliau ini untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua peperangan selepas peperangan Khaybar. Satu, peperangan Tabuk. Itulah yang beliau dapat menyertai Rasulullah SAW. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memimpin pasukan tentera muslimin dalam peperangan Mu'tah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyertakan Utbah bin Ghazwan ini dalam peperangan tersebut. Peperangan Mu'tah yang kemudiannya peperangan Tabuk, yang peperangan Tabuk ini beliau benar-benar
mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengawal dan mengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak begitu mudah diserang oleh pihak musuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan setakat itu saja. Malah keterlibatan beliau dalam peperangan mempertahankan Islam. Bahkan beliau menggunakan kepakaran beliau sebagai seorang yang ahli dalam menggunakan tombak ataupun lembing. Beliau turut serta dalam peperangan Yamamah, iaitu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah. Maksudnya selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jamaah yang dirahmati Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meletakkan Utbah bin Ghazwan bersama-sama dengan para sahabat yang lain yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid untuk memerangi orang-orang yang murtad. Termasuklah Musailamah Al-Kazzab yang mengaku dirinya sebagai Nabi, iaitu dalam peperangan yang cukup terkenal dikenali sebagai peperangan Yamamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Meskipun demikian, Utbah bin Ghazwan ini tadi disebutkan, beliau merupakan antara orang yang terpandang dalam Bani ataupun keturunannya, iaitu Bani Abdi Syams. Boleh dikatakan agak dihormati juga oleh kalangan masyarakat Makkah. Namun pada itu beliau ditekan, itu lain perkara lah. Namun beliau adalah merupakan salah seorang yang dipandang mulia. Termasuklah beliau mempunyai sedikit kekayaan. Maknanya bukanlah daripada kalangan kebanyakan para sahabat. Sahabat-sahabat yang miskin dan sebagainya. Bayangkan, beliau sendiri mempunyai hamba sahaya, Khabbab bin Al-Arat, yang kemudian dimerdekakan olehnya. Sebab kedua-duanya dah bersaudara di dalam Islam. Namun demikian, Utbah bin Ghazwan ini, meskipun orang yang memiliki harta, meskipun orang yang dipandang mulia dalam masyarakat, beliau tetap memilih untuk hidup dengan penuh sederhana. Beliau menjadikan kekayaan yang ada padanya di tangannya, bukan di hatinya, bukan di mindanya. Maknanya, Utbah bin Ghazwan ini adalah seorang yang hidup dengan penuh rendah diri. Beliau cukup terkesan dengan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, yang mana sebahagian para ulama menilai semula hadis ini dan dikatakan sebagai hadis yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup terkenal, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ujian bagi umatku, fitnah buat umatku, kata Nabi, adalah harta kekayaan. Jadi macam yang kita sebutkan tadi, Utbah bin Ghazwan ini begitu terkesan dengan hadis Nabi SAW. Oleh itu, harta yang beliau memiliki, kekayaan yang beliau punyai, tidak menjadikan beliau ini bersifat angkuh. Malah menjadikan beliau ini orang yang hidup amat sederhana. Oleh sebab itulah jamaah dirahmati Allah, selain daripada keahliannya dalam menggunakan
alat peperangan, iaitu tombak ataupun lembing, selain daripada keberaniannya dan jasa yang pernah ditunjukkan dalam peperangan Yamamah khususnya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apabila menjadi khalifah, beliau telah melantik Utbah bin Ghazwan untuk mengepalai ataupun mengetuai tentera muslimin untuk memperluaskan wilayah Islam di daerah Iraq, iaitu dengan melalui Basrah, kota Basrah. Kita sedia maklum jamaah dirahmati Allah, kota Basrah pada suatu masa dahulu ia merupakan sebagai suatu kota yang menjadi mercu tanda kehebatan kerajaan Parsi. Maka untuk menundukkan penguasaan orang-orang Parsi di kota Basrah ini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memerlukan seorang yang dapat menjalankan misi dan cita-cita tersebut. Dan akhirnya beliau tidak menemui kecuali memilih Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Itu sebablah Sayyidina Umar memilih Utbah bin Ghazwan untuk mengetuai tentera muslimin. Dan Utbah bin Ghazwan ini begitu bijak sekali. Ia tahu kota Basrah adalah kubu kuat tentera ataupun kerajaan Parsi. Maka untuk memasukinya, maka perlu melalui suatu daerah yang dikenali dengan nama Ubullah. Ubullah adalah ibarat pintu masuk menuju ke Basrah, kota Basrah. Jadi apabila kawasan Ubullah ini berjaya dikuasai, maka ia menjadi lebih mudah untuk tentera muslimin menggempur dan memasuki kota Basrah yang permulaannya saja telah dibangunkan tembok-tembok dan kubu-kubu peperangan yang dibangunkan oleh kerajaan Parsi sejak sekian lama. Maka dalam menjadi penggempur ataupun pemimpin tentera muslimin ini, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an mengajak tentera muslimin untuk bersama-sama kita menyebarkan agama Allah demi untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setiap kali beliau menggerakkan tentera muslimin, beliau akan melaungkan Allahu Akbar, sadaqa wa'dah. Maha besar Allah, sadaqa wa'dah. Maha benar Allah memenuhi janjinya. Ia meletakkan satu keyakinan bahawa kemenangan akan tetap dipihakkan kepada tentera muslimin. Jadi jamaah dirahmati Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentera muslimin pimpinan Utbah bin Ghazwan ini berjaya memasuki kota Basrah dengan pertamanya menakluki kawasan Ubullah ini. Dan bila peperangan selesai, Umar mengutus orang utusan ke Basrah, sebab Umar di Madinah, mengutuskan seorang kepada Utbah bin Ghazwan ini dengan menyatakan, biar kamu kekal di sana
tak perlu kembali ke Madinah sebab Sayyidina Umar memilih dan melantik Utbah bin Ghazwan ini menjadi governor di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Utbah bin Ghazwan kalau boleh dia tak nak. Dia tak nak. Tapi oleh kerana ini merupakan suatu arahan daripada khalifah mentaati kepimpinan orang-orang beriman adalah merupakan sesuatu yang wajib. Maka untuk itulah Utbah akhirnya nak tak nak, kata orang tu, beliau menerima jawatan governor. Maka menjadilah beliau ini selain daripada orang yang membuka kota Basrah, beliau adalah merupakan governor pertama orang Islam di Basrah, di kota Basrah, apabila tentera Parsi berjaya dikalahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi, Utbah bin Ghazwan ini lebih suka hidup seperti orang biasa. Beliau kalau boleh tak nak menjadi governor sebab takut-takut beliau dipengaruhi oleh harta, dipengaruhi oleh jawatan, dipengaruhi oleh kuasa. Beliau tak nak. Walaupun beliau mampu untuk mengawal dirinya. Tapi ialah kota Basrah, sebuah kota yang sejak dahulu merupakan sebuah kota yang mewah. Orang-orangnya, bangunan-bangunan di sana pada ketika itu merupakan antara yang terhebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Penduduknya lebih ramai yang kaya berbanding dengan yang miskin. Jadi Utbah kalau boleh dia tak nak, sebab gaya hidup bermewah-mewah ini bukan merupakan pegangan dan prinsip hidupnya. Maka itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam salah satu musim haji beliau menunaikan haji. Selesai daripada menunaikan haji, beliau berangkat dari Makkah menuju ke Madinah dengan hasrat bertemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tiba di Madinah, setelah berkesempatan bertemu dengan Umar, Utbah dalam pertemuan itu melahirkan keinginannya agar beliau ini tidak lagi menjadi governor. Beliau bermakna mohon keizinan, mohon restu, persetujuan daripada Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, supaya beliau ini tidak meneruskan tugas dan jawatannya sebagai governor di Basrah. Kalau boleh dah cukuplah setakat ni. Ni dah buat haji, beliau bertemu dengan Umar di Madinah. Tapi jamaah dirahmati Allah, apabila Utbah bin Ghazwan ini melahirkan hasratnya untuk tidak lagi menjadi governor di Basrah, dan kata-kata ini, permintaannya ini diluahkan sendiri kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar tertunduk bila mendengar permintaan dari Utbah ini. Kemudian Umar mengangkatkan kepalanya, merenung wajah Utbah. Lalu dengan nada yang cukup sederhana namun tegas dan penuh kesan, Umar ibn Khattab radhiyallahu an bertanya kembali kepada Utbah, apakah kamu
kata Umar, apakah kamu mahu meninggalkan amanah memimpin umat di atas bahu Umar sendirian? Sebab Umar dah katakan, ia telah menemui orang yang paling wajar untuk memimpin Basrah, menjadi governor di Basrah. Jadi kalaulah Utbah ini meninggalkan jawatannya, Umar tak menemui orang yang paling layak selain daripada Utbah sendiri. Jadi Umar mengemukakan kata-kata tersebut. Apakah kamu mahu yang tugas, tanggungjawab, bahkan amanah memimpin umat ini diserahkan kepada Umar sendirian? Maksudnya, yuk marilah kita sama-sama menjalankan amanah ini. Dengan kata-kata Umar ini, Utbah faham yang Umar masih lagi mahukan beliau ini menjadi governor di Basrah. Selaku seorang Amirul Mukminin, Khalifah, apabila mengeluarkan kata-kata seperti itu, Utbah akur. Ia perlu menerima apa yang diputuskan oleh Khalifah. Namun, amat jauh daripada keinginan dia, hasratnya. Hasrat hatinya, cita-citanya, ia ingin menamatkan ataupun menghabiskan usianya seperti orang biasa. Tak mahu memegang apa-apa jawatan. Lebih-lebih lagi di kota Basrah. Menjadi governor di sana. Maka itulah bila Umar telah mengeluarkan kata-kata itu, maka Umar memerintahkan kepada Utbah untuk kembali semula ke Basrah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mahu tak mahu, Utbah terpaksa menerimanya. Namun, sebelum unta yang ia naiki meninggalkan kota suci Madinah, Utbah menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangannya dan berdoa. Allahumma ya Allah, katanya, kabulkanlah doa dan permintaanku ya Allah. Biarlah aku mohon kepadamu, biarlah agar perjalananku sebelum menunaikan haji meninggalkan Basrah, aku tidak kembali semula ke Basrah. Maknanya kalau boleh beliau tak nak kembali semula ke Basrah. Walaupun Umar memintanya untuk kembali semula ke Basrah, jadi governor, teruskan jadi governor di sana, tapi beliau tak nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Allah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah mengetahui apa yang tersemat di hati kecil Utbah bin Ghazwan ini. Allah mengabulkan doanya, jemaah. Dalam perjalanan pulang, belum begitu jauh dari Al-Madinah Al-Munawwarah, unta yang beliau naiki tiba-tiba terpelicuk kakinya, sehingga menyebabkan Utbah bin Ghazwan ini terjatuh daripada untanya. Maha suci Allah. Kejadian itu, kemalangan itu menjadi penyebab ia kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ia wafat. Allah kabulkan permintaannya untuk tidak kembali ke Basrah. Apabila
khabar ini disampaikan kepada Umar, Umar menangis. Namun Umar sedar bahawa inilah sebenarnya keinginan Utbah yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Inilah sekelumit daripada kisah hidup sahabat yang jarang-jarang kita dengar namanya, Utbah bin Ghazwan. Sahabat yang memilih hidup sederhana. Walaupun kekayaan, walaupun pangkat, walaupun kemasyhuran ada di pihaknya, tapi ia lebih bersifat tawaduk. Ia sedar bahawa ia adalah sebenarnya hamba kepada Allah. Ia sebenarnya adalah merupakan seorang yang berkhidmat untuk agama Allah dan seorang yang amat mentaati orang yang memimpinnya, termasuklah khalifah itu sendiri. Mudah-mudahan ia menjadi secebis daripada riwayat hidup tersebut menjadi iktibar kepada kita, insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di atas kesudian bersama, insya-Allah siri sahabat yang ke-38, sahabat yang lain pula, insya-Allah akan sama-sama kita hayati dalam siaran yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.